Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Bertemankan kami, saya Cedi dan juga Helena. Semoga segalanya sentosa. Dan kalau kita bercakap edisi hari ini, hari Khamis 3 Ogos 2023, diharapkan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan apa jua yang dirancang hari ini, insyaAllah semoga berjalan dengan lancar. Betul, dan diharapkan juga anda bangun hari ini dengan keadaan yang segar, tidur yang cukup dan tak ada social jet lag. Social jet lag tu apa? Social jet lag ni bila waktu anda tidur dan waktu anda bangun tak sama sepanjang satu minggu. Dan keadaan ini akan menyebabkan kita sebenarnya membuat pilihan yang salah. Lepas tu kita akan makan banyak karbo dan sebagainya. So ada satu kajian yang dijalankan di United Kingdom mengatakan bahawa kalau kita tidur dan bangun pada waktu yang sama, ia akan membolehkan kita mendapat hidup yang lebih sihat. So apa kata lepas ni kita sama-sama tetapkan waktu tidur dan waktu bangun. Satu tip yang cukup berguna pagi ni. Satu perkara baru juga yang saya belajar pagi ini. Apapun diharapkan perkongsian ini memberi manfaat juga kepada anda. Juga banyak perkongsian yang lain. Antaranya kita buka lah terus kita punya portal bernama.com. Antaranya satu isu yang saya kira satu lagi kejayaan besar dilakukan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, di mana berjaya menggagalkan cubaan menyeludup dadah bernilai lebih 3.2 juta yang disembunyikan dalam bungkusan dagangan di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 26 Julai lepas. Dan dalam operasi kira-kira 1:10 tengah hari itu, anggota cawangan eksport bahagian Perkastaman Zon Tengah Unit 3 JKDM menahan sebuah lori bonded di bahagian belakang pintu 9 eksport kargo KLIA dan menemui 67 kilogram dadah yang disorokkan di dalam 4 buah bungkusan daripada 24 bungkusan yang diperiksa. Dan pengarah operasi penguatkuasaan Zon Tengah JKDM Wang Pun Sian dalam kenyataan memberitahu dadah yang ditemui seberat 41 kg adalah disyaki jenis metafetamin, 25 kg dadah pula disyaki jenis methylene dioksi, juga kategori metafetamin lah, MDMA. Dan Wang berkata siasatan awam mendapati parcel berkenaan akan dihantar ke alamat penerima di Sabah Dan apapun kes siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang peruntukan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 15 sebatan sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati jika disabit kesalahan. Apapun syabas dan tahniah kita ucapkan dengan kejayaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dan saya kira ini sekaligus dapat mengurangkan kadar kemasukan ataupun cubaan menyeludup dadah ini, dan dalam masa yang sama juga sekaligus dapat kurangkan kes ini terhadap negara kita. Okey, dan seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni berjalan kempen-kempen untuk PRN yang akan dijalankan pada 12 Ogos nanti. Dan macam-macam momokan yang kita dapat dengarkan. Antaranya tentang momokan bahawa syiar Islam itu disekat di beberapa negeri yang diperintah oleh sesetengah parti. Dan ini apa yang boleh kita katakan bahawa memokan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa kedudukan Islam di negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan jauh menyimpang daripada realiti sebenar apabila kedudukan agama Islam di negeri Selangor ini tetap diperkukuhkan oleh pimpinan kerajaan negeri Selangor. Dan kerajaan negeri juga konsisten dalam mendaulatkan kedudukan Islam dengan meletakkan teras agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah bagi tawaran kita Selangor sekiranya gabungan PH dan juga Barisan Nasional dipilih untuk menerajui negeri Selangor pada PRN akan datang. Dan di bawah teras berkenaan juga gabungan PH dan BN ini menawarkan antaranya kenaikan allowance imam, Bilal, Siak, Nazir secara berperingkat, memudah cara pendaftaran sekolah menengah agama Islam agar ia selamat dan kondusif untuk pelajar, dan memperkenalkan beasiswa Al-Ghazali untuk pelajar tahfiz, pondok dan juga sekolah agama rakyat. Dan juga negeri Selangor menawarkan subsidi kos tunai haji sebanyak RM2,000 hingga RM3,000 untuk jemaah muasasah yang kali pertama. Dan juga mereka akan meluaskan pengajian kitab Turat
ke setiap daerah. Ya. Dan ini saya kira ini adalah satu janji atau manifesto yang boleh kita terima untuk menetapkan hati itu untuk memilih siapa yang akan menerajui negeri-negeri yang kita tinggal. Baik, untuk berita terkini, sahih dan tepat, layari portal bernama.com. Dan banyak lagi berita utama juga kita akan dapatkan menerusi dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu bagaimana ramalan cuaca pada hari ini. Jom. Assalamualaikum dan salam hormat. Dari bilik berita dimulakan dengan laporan ini. Polis menahan 7 lelaki berusia belasan tahun hingga 20-an bagi membantu siasatan berhubung insiden rusuhan di sebuah restoran di Pandan Indah, Ampang pada Selasa. Hasil siasatan mendapati insiden berlaku akibat perselisihan faham melibatkan kumpulan motosikal dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiasaan kerana merusuh. Sebelum ini, tular sebuah video berdurasi 30 saat memaparkan pergaduhan lebih 10 individu lelaki yang berbalas pukulan dan membaling kerusi. Difahamkan kejadian sekitar 10 malam itu membabitkan 2 kumpulan lelaki dipercayai berkumpul di kedai berkenaan sebelum berlaku pergaduhan. Video berdurasi 30 saat ini memaparkan pergaduhan membabitkan lebih daripada 10 lelaki yang berbalas pukulan dan membaling kerusi kepada individu lain. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberi tempoh 24 jam kepada 2 individu yang melontarkan fitnah. Kononnya beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini supaya memohon maaf secara terbuka atau menarik balik tuduhan atau berdepan tindakan saman. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu berkata, notis tuntutan telah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang semalam. Notis itu bagi membersihkan namanya daripada tuduhan mengadakan ceramah di masjid. Sedangkan beliau hanya menjelaskan tindakan mengharamkan kumpulan muzik The 1975 seperti diminta oleh ahli jawatankuasa masjid ketika singgah solat di situ. Beliau berkata notis itu antara lain adalah bagi menunjukkan bahawa perbuatan memfitnah tidak boleh sama sekali dikompromi, terutama dalam kehangatan kempen pilihan raya negeri yang sedang berlangsung. Terdahulu Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Fahmi yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang pada Ahad lepas. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dijangkiti virus influenza dan diarahkan oleh doktor untuk berehat untuk 2 atau 3 hari. Beliau yang merupakan calon dan penyandang kerusi DUN rantau pada PRN di Negeri Sembilan bagaimanapun berharap jentera parti dapat meneruskan gerak kerja di kawasan yang dijadualkan. Doktor suruh saya jangan keluar, takut berjangkit. Dalam 2 hari 3 hari ini saya terpaksa doktor minta saya banyak berehat. Saya minta maaf banyak-banyak kepada semua, kepada jentera, teruskan gerak kerja di kawasan-kawasan yang saya telah pun PDM dan kawasan mana yang telah saya janji nak pergi. Kerusi DUN rantau pada PRN 12 Ogos ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Datuk Seri Muhammad dan calon Perikatan Nasional yang juga timbalan yang di-Pertua PAS Rembau, Rosmal Malakan. Yang itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita nak membincangkan satu topik yang mungkin bukan dekat di hati ramai pihak. Dia antara orang tertentu saja yang mungkin suka mengikuti perkembangan di luar negara yang membabitkan hegemoni dan kudeta di negara-negara ini. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa semasa persidangan Rusia dan Afrika baru-baru ini timbul satu isu di mana mereka menentang pembentukan hegemoni di beberapa negeri di Afrika. Dan ini yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita. Siapa tetamu kita? Dan tentunya tetamu yang cukup istimewa yang akan bercakap lanjut tentang perkara ini, di mana kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam selaku Profesor Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Pagi Doktor, terima kasih atas sudi pagi ini meluangkan masa bersama-sama dengan kami, walaupun buat seketika, tapi kita nak tahu jugalah cerita lanjut berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di Niger, iaitu kita tahu pergolakan di mana kudeta, perampasan kuasa dilakukan oleh pihak tentera di sana, di mana menggulingkan Presiden Muhammad Bozem itu sendiri. Jadi untuk cerita lanjut sebenarnya bagaimana keadaan ataupun apa sebenarnya yang berlaku, apa yang trigger sehingga menjadi tercetusnya pergolakan di Niger ini? Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jadi pertama sekali kalau kita lihat kudeta ataupun rampasan kuasa di Afrika ini bukan perkara barulah. So baru-baru ni pun kita ada lagi rampasan kuasa. Ini yang kelima sebenarnya di rantau Afrika itu. Dan apa yang berlaku di Nigeria ini sebenarnya adalah merupakan satu perlumbaan kuasa, alright, oleh dua blok utama lah yang kita semua faham. Kita ada blok barat dan blok timur yang ingin menguasai geopolitik, mineral dan pelbagai lagi aspek yang penting, termasuklah kita panggil dipanggil ketenteraan punya base. Jadi permainan oleh kuasa-kuasa besar ini saya tidak langsung memberikan kesan kepada Niger itu sendiri, sehingga akhirnya berlakulah kudeta yang kita dapat lihat hari ini, yang akibatnya nanti akan ditakuti akan merebak kepada seluruh negara Afrika. Dan itulah menyebabkan ada negara Afrika sudah mula mengambil tindakan untuk menyekat, menghentikan perkara ini daripada terus berlaku. Okey, Doktor, seperti yang saya katakan tadi, ada persidangan antara Afrika dan Rusia sedang berlangsung dan mereka mengecam dan sebagainya. Namun kita nak tahu, adakah ini kudeta ini berkaitan dengan Putin untuk meluaskan hegemoni Rusia ke Afrika? Jadi sebenarnya sebelum tu Helena dan Chad, saya nak tanya macam soalan nakal sikit lah sebenarnya, tapi tak payah jawab. Okey, siapa yang kata hegemoni Rusia ni? Dan untuk apa hegemoni itu berlaku? Dan benar tak berlaku hegemoni? So itu antara persoalan-persoalan. Okey, mungkin sebelum kita lanjut Doktor, kita jelaskan kepada penonton, hegemoni ini adalah penguasaan ataupun kawalan politik, kawalan ekonomi ataupun tentera oleh sebuah negara ke atas negara lain. Doktor. Betul. Alright, thank you. So cuma kita kena faham macam ni benar tak berlakunya hegemoni oleh Rusia ataupun sekarang ni sebenarnya hegemoni oleh Amerika. Okey. So kita selama ini bernama sendiri dan juga mana-mana media masa, media utama di Malaysia dan juga di seluruh dunia mendapatkan news daripada CNN, CNBC, Reuters, which is Western-led media ataupun adalah naratif daripada Barat. Tetapi kalau kita mendapat juga news daripada RT, daripada Anadolu ataupun daripada South China Morning Post, naratifnya berbeza. So itu yang kita harus fahami. So dalam situasi ini, sebagaimana Halina tanya tadi, memang sebenarnya Rusia menginisiatifkan satu summit, dipanggil Russian Africa Summit pada 27 dan 28 Julai yang lalu, persidangan kali kedua yang dihadiri semua sekali 49 buah negara Afrika. So 19 oleh ketua negara dan 30 lagi oleh menteri-menteri mereka lah. Baik, tujuannya apa? Antaranya ialah keperluan di antara Afrika dan Rusia untuk menguasai satu aspek yang banyak orang tak perasan, iaitu mineral yang disebut uranium. Okey.
Jadi uranium macam kita ada rare earths kan, nadir bumi. Okey, so mereka ada uranium, dan uranium ini adalah bahan yang paling utama untuk menghasilkan nuklear. Dan juga dalam perubatan juga isotop, kanser dan sebagainya. Jadi itu adalah bahan yang direbut oleh dunia hari ini. Jadi Niger adalah antara pengeluar terbesar di dunia. So dapat menguasai Niger dan juga banyak negara-negara lain adalah seperti menguasai lubuk emas. Itu yang berlaku. Itu tak kira lagi Rusia, kalau kita bandingkan dengan Amerika tadi, nak menjawab persoalan hegemoni tadi. Rusia cuma ada 9 base tentera di dunia. Tetapi Amerika ada 35 base. Dan setiap base ini ada lebih daripada 10,000, ada 5,000, ada 3,000 tentera. Dan itu baru bercakap tentang base. Belum lagi kita kata yang military affiliated to US. Lebih daripada 2/3 dunia ini di bawah kekuasaan atau pengaruh Amerika. So itu menunjukkan bahawa term itu tadi harus kita perhalusi dengan lebih mendalam. Yang dikatakan maknanya tak ada jawapan jelas lah kalau dikatakan adakah Putin terlibat sama dengan agenda ini. Bagaimana pandangan doktor sendiri? Saya melihat sebenarnya Putin dan dia menggunakan dia punya private military wing yang disebut sebagai Wagner Group, dan dikuasai atau pemimpinnya Prigozhin nama dia. Jadi mereka sebelum ini tidak melihat sangat Afrika. Sebab itu kalau kita lihat dia bukan negara yang nak meluaskan kuasa seperti Amerika. Tetapi akhirnya apabila perang sudah semakin orang kata dekat dan konflik Rusia dengan Ukraine, kemudian ditambah pula dengan isu-isu semasa dan juga hegemoni oleh Amerika itu yang berterusan meluaskan kuasa mereka, itu yang Rusia mula masuk dan juga meluaskan kuasa ke Afrika. Jadi maknanya ada push factor di situ. Dan di sini Rusia tidak mahu tertinggal. Kalau dia tidak menguasai Niger dan juga negara lain yang kaya dengan uranium tadi, maka dia tidak akan dapat maknanya sumber mineral. Itu belum kira emas lagi, belum kira plutonium dan macam-macam lagi lah. Baik, Doktor, kita nak lihat juga hubungan diplomatik antara Niger dan juga Perancis. Seperti yang kita sedia maklum, Niger ini pernah di bawah jajahan Perancis, ketenteraan juga dilatih oleh Perancis dan sebagainya. So bagaimana peranan Perancis dalam situasi ini? Ini satu soalan yang menarik lah, Helena, Chat. Sebenarnya kita lihat Perancis ini adalah yang menjajah Niger. Okey. Jadi mana-mana negara penjajah ni sebenarnya sebelum mereka surrender negara jajahan mereka, mereka cuba mewujudkan satu hubungan yang akan menyebabkan kebergantungan negara jajahan itu kepada si penjajah tadi. Sebagaimana yang berlaku di negara kita juga. Kan? Jadi selepas British memberi kemerdekaan, kita masih lagi bergantung kepada British dalam banyak aspek, sehinggalah akhirnya kita berjaya keluar daripada situasi itu. Jadi memang sebenarnya Perdana Menteri atau Presiden Niger yang digulingkan itu, Benzuma itu, beliau sebenarnya adalah merupakan pilihan oleh oleh Perancis, sebab orang yang mendengar cakap Perancis ikut polisi Perancis dan bersetuju atas semua perdagangan dan segalanya yang menguntungkan Perancis. Tetapi situasi ini maknanya tidak disenangi pula oleh kumpulan-kumpulan lain, terutama sekali oleh Ciani, iaitu yang membuat rampasan kuasa. Jadi kita lihat di sinilah maknanya berlaku pertembungan dan akhirnya presiden yang menyebelahi Perancis telah digulingkan. Naik presiden baru yang sebenarnya mendapat sokongan oleh Rusia dan menjadi sebenarnya pilihan kepada Rusia. So kita lihat dahulu itu presiden yang digulingkan Benzuma itu bukan saja pilihan Perancis, malah pilihan Amerika. Sebab itu Amerika mempunyai base yang besar dipanggil Agadir, di utara Niger, yang menjadi pengkalan untuk mengeluarkan mineral, bahan-bahan dan sebagainya. Dan akhirnya hari ini Amerika pun terkejut, sebab bila jatuh ke tangan pihak lain, maknanya penguasaan kepada base tentera, perdagangan dan sebagainya itu akan tergantung dan mungkin akan diambil alih oleh Rusia. Jadi Amerika tak nak pula perkara ini berlaku. Dan akhirnya yang menjadi mangsa Niger. Betul. Maknanya adakah tidak mustahil orang kata perang proksi ini adalah agenda daripada Rusia dan Barat?
Saya tidak bersetuju bahawa ianya adalah agenda Rusia. Tetapi sebenarnya ianya adalah merupakan satu, kita panggil, penentangan yang berlaku di seluruh dunia hari ini akibat daripada perubahan geopolitik dan juga landscape dunia. Kalau kita lihat contohnya BRICS, iaitu Brazil, Russia, India, China dan juga South Africa plus ada beberapa negara lain termasuk Saudi yang telah menubuhkan blok baru dengan mensasarkan mata wang baru, perdagangan baru, dan ini menjadikan kebanyakan negara termasuk Niger melihat bahawa BRICS ini adalah masa depan, dan mereka ingin keluar daripada cengkaman Perancis dan juga Amerika tadi, maka mereka mengambil alternatif dengan memilih Rusia. So itulah yang berlaku pada hari ini. Okey. Baik, Doktor, 2 jam yang lalu pada pukul 7 Bank Dunia telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka akan menangguhkan segala pembayaran ataupun sumbangan kepada Niger, dan kalau kita lihat bagaimana keadaan ini akan mempengaruhi situasi ini. Ya. Ini soalan yang sangat menariklah, Helena. Sebenarnya di mana-mana pun kita lihat konflik, dan dunia ni termasuk kita mempunyai reserve ataupun simpanan wang yang besar di UK, di US, dan juga bantuan dan sebagainya. Jadi bila jadi konflik, terjadi macam ni, perkara utama sekali mereka akan sekat bantuan, sekat saluran dan sebagainya. Jadi yang akan menjadi mangsa adalah rakyat di negara tersebut. Dan kita lihat mereka hanya akan memberikan bantuan kepada rejim ataupun pemerintahan yang mereka sokong. Jadi kalau pemerintahan itu dipilih oleh rakyat, contohnya rakyat yang pilih untuk negara itu diperintah oleh sekian-sekian kumpulan, tetapi bukan pilihan oleh Bank Dunia dan sebagainya, maka tidak akan diberikan bantuan dan saluran. So inilah yang menjadi isu sebenarnya dalam dunia hari ini, isu yang dikaitkan dengan mainan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Okey, dan satu lagi mungkin difahamkan junta tentera Niger ni dia diberi masa untuk melepaskan kuasa. Jika tidak berlaku ataupun akan berlaku, apa sebenarnya akan berlaku? Ya, saya melihat sebenarnya hari ini kita lihat dia berkait dengan dipanggil ECOWAS tu, iaitu the Economic Committee of West Africa countries, ECOWAS. Jadi mereka pun memberikan tekanan untuk General Abdul Rahman Tichani yang merampas kuasa ini untuk step down atau diambil tindakan dan sebagainya. Tapi kita lihat negara-negara di sekitarnya pula seperti Burkina Faso, Nigeria, yang banyak hubungan perdagangan, yang banyak hubungan saluran tenaga, elektrik dan sebagainya itu, mereka sangat-sangat maknanya memerlukan kepada apa yang kita panggil hubungan yang baik. Jadi saya melihat bahawa akan berlaku tekanan, tetapi tidak sampai berlaku kepada peperangan. Dan ianya mungkin akan akhirnya dibawa kepada meja perundingan. Sebab kita lihat General Chiani pun sebenarnya sudah berjumpa untuk mengadakan perbincangan. Malah Amerika pun saya tidak langsung sebelum ini sudah memainkan peranan dalam merangka kita panggil rampasan kuasa ini. Itu yang kadang kita cakap lempar bantu sembunyi tangan ni berlaku. Mereka yang menaja, mereka yang memberikan latihan taktikal dan sebagainya, akhirnya bila berlaku dia kata semua tak mengaku, ini bukan kerja saya ni, dia kata something like that lah. Okey. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi, dan diharapkan segala yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Terima kasih sekali lagi. Sekejap saja masa yang kita ada. Dan kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Dari telaga yang jernih takkan mengalir air yang keruh. Itu sebenarnya apa peribahasa yang menyatakan bahawa
kalau ia dari sumber yang baik, kalau dia sampai ke mana saja, dia akan tetap menjadi satu sumber yang positif. Ya, boleh dimanfaatkan. Dan itu sebenarnya yang kita harapkan bila masyarakat memberi pandangan, kritikan dan apa sahaja cadangan kepada sesiapa sahaja, terutamanya dalam media sosial dan terutamanya pada ketika ini kita nak buat PRN dan sebagainya, kita nak orang kata memberi teguran secara baik, berbudi bahasa, berhemah dan tidak menyakiti mana-mana pihak. Dan itu yang akan kita bincangkan hari ini dalam Akal Budi Melayu dalam Berbicara bersama dengan tetamu kita. Ya, tentunya kita ada Dr. Syafaatus Sara Silahuddin selaku Pensyarakanan Jabatan Sosio Budaya Kesenian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Terima kasih Doktor pagi ini bersama-sama dengan kami di studio. Terima kasih saudari-saudari yang cantik jelita pada pagi ini. Terima kasih kepada bernama kerana menjemput saya. Okey. Baik, doktor, kita tahu bahawa sejak akhir ini kita seakan-akan kehilangan budi pekerti bila berbicara, bila meninggalkan komen, bila meninggalkan sebarang kritikan. Dan sebenarnya masyarakat Malaysia ini sebenarnya terkenal dengan budi bahasa yang tinggi. Kita sangat menghormati sesama sendiri. Namun bagaimana sebenarnya kalau ada antara masyarakat sebenarnya melihat bahawa bangsa Malaysia ini terutamanya Melayu perlu lebih terbuka dalam memberikan berbicara dan tak perlu nak berlapik sangatlah kalau nak bercakap ni straight to the point je. Macam mana pandangan doktor? Baik, terima kasih Helena. Sebenarnya soalan yang diutarakan ini begitu berat sekali lah, memandangkan sekarang ni banyak isu ya berkaitan kalau kita lihat di media. Sana sini individu-individu tertentu melontarkan idea tanpa berlapik, secara berterus terang orang kata. Tapi itulah realitinya masyarakat kita pada hari inilah. Tapi saya suka untuk menarik perhatian kepada para penonton semua bahawa Malaysia adalah sebuah negara multicultural, pelbagai etnik, berbagai budaya bangsa Malaysia dan pelbagai etniknya. Dan dikaitkan dengan juga kita sebenarnya berasal dari tamadun Melayu lah sebenarnya, dan Malaysia ini cirinya adalah bangsa ataupun masyarakat utamanya adalah masyarakat Melayu yang mengamalkan kebudayaan Melayu ini sebagai asas kepada Malaysia, sebuah negara bernama Malaysia. Dan kalau bercakap tentang masyarakatnya, komuniti di Malaysia ni macam-macam. Ada yang suka berterus terang, ada yang berlapik-lapik dan sebagainya. Kalau nak kaitkan dengan berlapik-lapik ini, kita boleh lihat dia boleh dicirikan kepada masyarakat yang bersopan santun. Kalau mereka yang dia bergantung kepada pekerjaan jugalah Helena ya. Kalau misalnya individu itu lebih dikaitkan dengan mereka yang very harsh ataupun sangat outspoken dan itu berkaitan dengan sebenarnya bertutur kata ni dia dikaitkan dengan latar belakang seseorang itulah, latar belakang seseorang. Dan saya percaya masyarakat pun boleh tahu individu mana yang mereka rasa adanya budi, adanya akal budi itu sendiri. Dan kita dapat sebenarnya masyarakat Malaysia ni tidaklah orang kata tu, dia boleh mentafsir sebenarnya. Dia boleh menilai sejauh mana keupayaan seseorang itu. Kadang-kadang orang bercakap ni cakap je, tapi tidak ada sesuatu yang kita dapat manfaat daripada apa yang dituturkan. Faham? Baik. Kita tahu ada di antara kita dan semualah di antara kita sebenarnya mempunyai pandangan dan orang kata cadangan yang berbeza-beza, pemikiran yang berbeza, dan kita sendiri pun boleh menilai bagaimana orang itu ataupun seseorang individu itu mengutarakan pandangan dan juga cadangan ataupun pandangan sendirilah. Tapi bagaimana bila kita mengutarakan pandangan, kita nak nampak itu satu pandangan yang orang kata dia bercakap sesuatu yang walaupun dia harsh tapi dia bercakap sesuatu yang bagus untuk kita, yang polite. Bagaimana kita nak meletakkan diri kita tu? Itu sebenarnya saya boleh kaitkan dengan soft skill. Kadang-kadang kita ni belajar pun tinggi, belajar dapat ilmu yang setinggi gunung orang kata.
tapi budi bahasa tak ada. Itu jadi macam satu cacat sedikit lah daripada seseorang itu. Dan bagi saya untuk kita menanamkan rasa berbudi bahasa, akal budi bahasa itu sendiri perlu dan saya bukannya tak terlewat sebenarnya kalau kita sudah orang kata tu sedar diri tentang pentingnya kita nak bertutur bahasa tu dengan sopan sopan dan lebih faham dengan sebenarnya Malaysia ni nature dia yang masyarakatnya yang suka masyarakat yang berlemah lembut, masyarakat yang penuh santun. Saya boleh suka kaitkan dengan perkataan santun ni. Kalau nak katakan tentang santun dengan keadaan sekarang kita Lina Cik dia begitu memberi cabaran lah kepada kita dan nak bertutur kata dan juga mengapresiasi pandangan mereka. Sekarang ni orang nak bercakap pun dalam media sosial. Everyone has their own media. Semua orang ada media sosial, Instagram, TikTok. Kalau kita kata macam saya tanya student saya, ada tak Facebook? Mereka kata Facebook untuk orang tua-tua saja. Tapi kalau untuk anak-anak muda ni Facebook, TikTok dan juga Instagram. Kerana bagi mereka itu adalah satu perkara yang cepat dan apa-apa informasi semua dapat nak di situ. Jadi nombor satu semua. Jadi nombor satu, semua nak menyampaikan nombor satu. Tapi inilah cabaran kepada term ataupun bahasa ataupun budi yang santun dan sebagainya itu dalam masyarakat lah makin berkurang. Baik, Doktor, kalau kita bercakap tentang akal budi Melayu dalam berbicara ini, dua frasa timbul dalam pemikiran saya. Satu adalah bila kita peribahasa pukul anak sindir menantu. Okey, satu lagi bila kita berbalah adalah agree to disagree. Bagaimana kita nak mencapai satu kata putus ataupun titik tengah untuk kedua-dua situasi ini dalam kita berbicara di Malaysia ini? Apabila kita memperkatakan tentang budi dan tutur kata, saya suka untuk mengaitkan tentang intelektual seseorang itu. Perlu ada semacam maklumat ataupun kefahaman kita kepada suatu perkara. Pukul anak sindir menantu itu adalah satu ungkapan yang popular. Dan hal-hal yang begini yang saya boleh katakan adalah apabila kita nak memperkatakan tentang sesuatu yang terlalu harsh ataupun terlalu orang kata tu kasar dan juga penting, tetapi kasar dan sebagainya itu saya rasa perlu ada soft skill lah, kemahiran kemahiran halus dalam bahasa Melayunya, soft skill yang saya rasa tak semua orang cabaran lah, tak semua orang ada lah, dan itu perlu. Saya rasa di peringkat sekolah sepatutnya sudah ditanam kan dengan sifat soft skill, kefahaman kita. Macam saya berjumpa dengan dua orang wanita yang cantik jelita depan saya ni. Jadinya macam mana kita nak mula-mula, macam Helena saya dah pertama kali jumpa dan macam Cik Lee pertama kali. So bagaimana kita nak memulakan perbualan ataupun tutur kata yang takkan tiba-tiba nak cakap pasal hal-hal yang harsh, you know. Lebih kepada tentang hal-hal yang general, yang tentang cuaca mungkin ataupun tentang makanan dan sebagainya lah. Itu saya rasa cabaran sebenarnya dalam kita nak meletakkan budi, tutur kata dan kebaikan-kebaikan dari segi dalam bahasa itu kepada masyarakat lah. Baik. Kita selalu dengar tau orang tua-tua dahulu macam nasihatkan anak-anak, sehebat mana kau berilmu dan maju, jangan sesekali lupa budi bahasamu. Dan saya percaya ada di antara ibu bapa sekarang yang masih lagi menerapkan nilai ataupun budi bahasa itu di kalangan masyarakat. Cuma bagi mungkin generasi baru, kata perubahan zaman sekarang, bagaimana ibu bapa itu sendiri nak terapkan nilai budi bahasa ini dan nak mendidik anak-anak untuk mendidik anak-anak menggunakan bahasa dengan betul ataupun berbudi bahasa dengan masyarakat. Itu satu cabaran kepada mungkin kita ni, yang mungkin kawan-kawan kita yang sudah bergelar ibu bapa mempunyai anak yang kecil, untuk menanam sifat sifat baik, berbudi bahasa, tutur kata. Dia bermula dengan percakapan lah di rumah. Kalau ibu bapa di rumah ataupun penjaga yang
tidak menitik beratkan penggunaan bahasa yang baik di rumah itu. Saya lihat rumah ini adalah institusi rumah ini merupakan satu nukleus ataupun yang asas, ya. Tapi saya suka mengambil perhatian kepada para penonton, di mana baru-baru ini saya baru sahaja pulang dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan saya melawat makam Raja Ali Haji, dan Raja Ali Haji ini adalah pernah bercakap tentang budi. Dan mungkin saya boleh bacakan di sini budi yang Raja Ali Haji, apa yang dikatakan ataupun ciri-ciri orang yang berbudi ni, ya. Kalau mungkin ibu bapa yang sedang menonton ni mungkin boleh fikirkan ada 13 ciri-ciri orang yang ataupun tanda-tanda orang yang berbudi. Yang pertamanya, kehalusan budi adalah pakaian anbiya dan aulia. Yang keduanya, orang yang berbudi akan berasa bahagia. Kalau anda nak anak anda berasa bahagia, perlulah tanamkan sifat berbudi itu. Yang ketiga, orang berbudi itu merendahkan diri. Yang keempat, orang berbudi suka memberi. Yang kelima, tingkah lakunya ubu hari, ya, kebaikannya. Tutur katanya lembut dan manis. Orang berbudi tak menyakiti hati orang lain, Helena. Ya, orang yang berbudi tak menyakiti hati orang lain. Orang berbudi tak melakukan perbuatan tercela. Ya, yang kesembilan, orang berbudi boleh memimpin semua orang dengan baik. Sekarang ni kita dah boleh nilai kan siapa-siapa orang kata pemimpin kita yang bagaimana yang boleh membantu memimpin masyarakatnya. Dan yang ke-10, orang berbudi itu cergas. Maksudnya yang tak cergas tu tak berbudi lah maksudnya. Itu maksudnya kebaikan untuk diri dia. Orang berbudi itu cerdas dari segi akal fikirnya. Okay. Yang ke-11, orang berbudi tak suka pada kekejaman. Orang yang kejam tu tentu saja dia tak ada nilai-nilai budi pada dirinya. Yang ke-12, orang berbudi tak suka merendahkan orang lain, orang kecil. Orang yang besar tidak akan sesekali mengecil-ngecilkan orang lain, terutamanya orang yang kecil lah, yang berpangkat kecil ni. Dan yang ke-13, orang berbudi tak suka mengejek orang lain. So jadinya 13 perkara ini yang Raja Ali Haji, seorang cendekiawan Melayu, ya, menulis dalam syair-syairnya. Dan saya lihat ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian kepada institusi keluarga lah, ibu bapa dan mungkin anak-anak yang sedang menonton pun, ya. Misalnya kalau kepentingan berbudi bahasa tu tak perlu tunggu orang lain lah untuk kita nak berubah. Kita sendiri perlu berubah dan untuk jadi yang lebih baik lah. Kalau sekarang ni umur kira 40 tahun pun tak terlambat sebenarnya kita nak merubah cara kita, persepsi kita, daripada kita nak cakap-cakap perkara yang tidak memberi manfaat, memberi faedah kepada orang lain. Kita tukarlah konsep atau cara pemikiran kita. Saya rasa tutur kata sangat dipengaruhi oleh cara fikir kita. Itu saya rasa cabaran sebenarnya. Betul. Sebagai ibu bapa. Baik, doktor, kalau kita nak sedikitlah daripada doktor, bagaimana kita nak mengekalkan jati diri rakyat Malaysia, bangsa Melayu itu sendiri untuk kekal berbudi, bersopan santun dan sebagainya. Semua main peranan. Semua stakeholders, sekolah, ibu bapa, institusi pengajian tinggi, semua orang lah yang adik-adik manis ni pun main peranan juga sebagai orang kata tu anchor kepada bernama. Untuk kita terapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, tutur kata tu, sebab orang mula mengenali kita tentu saja daripada fizikal, pakaian dan sebagainya, tapi yang keduanya adalah tutur kata, perbuatan kita. Saya rasa perbuatan dan tutur kata, perbuatan akan dikaitkan dengan tutur kata, kan. Tutur kata tu satu perkara yang penting lah, ya. Kalau kita nak bercakap, kita fikir dulu apakah itu perkara yang sahih ataupun benar. Yang keduanya adalah kalau kita nak bercakap, adakah itu datangnya daripada sumber yang dipercayai. Dan seterusnya ada kemahiran kita nak berkomunikasi. Saya rasa orang yang kurangnya ada nilai-nilai sopan santun dalam pertuturan ni, saya rasa perlu lihat semula apa yang telah dilaluinya. Saya rasa Helena, orang lain
lain padang, lain belalang ya. Maksudnya latar belakang tu main peranan lah. Sangat-sangat mempengaruhi cara kita berfikir sebenarnya. Tutur kata dan akal budi itu. Kan topik kita akal budi kan. So budi, akal tu dikaitkan dikombinasikan dengan budi itu sendiri dan akal itu berada di atas. Maksudnya utama budi itu adalah yang utama. Mungkin saya nak berikan nak bacakan sedikit lah. Saya sediakan nota kecil saya ni yang mana mengatakan bahawa dalam dari Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tak ada yang lebih berat dalam mizan, dalam timbangan lebih daripada budi pekerti yang mulia. Allah membenci seseorang yang keji dan berbudi pekerti yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah pentingnya budi bahasa, santun, dan juga kena ada akal fikiran yang sebaiknya dalam kita, dalam masyarakat kita dan kepada masyarakat itulah. Sebab kita tak, sekarang ni kita hidup bermasyarakat ya. Lainlah kalau kita tinggal sendiri. Saya rasa semua orang hidup bermasyarakat dan perlu ada manfaat lah, manfaat. Kalau tak ada perkara yang baik nak diungkapkan, lebih baik diam. Betul. Itulah. Saya kira itu lebih baik kan. Kalau tak ada apa yang boleh kita cakap baik, kita baik diam je. Dan saya kira selain daripada akal dan rumah, saya rasa pergaulan juga memainkan peranan. Saya rasa kalau lama-lama saya kawan dengan doktor ni, saya pun akan jadi seorang yang sopan santun, lemah lembut berbicara. Saya bukan terlalu sopan santun dari segi saya seorang yang sangat aktif ya. Tapi bila nak, sebenarnya topik ni sangat orang kata tu membuatkan saya perlu membuat homework ataupun kerja rumah. Dan sebab ini satu perkara yang serius. Biasanya orang jemput saya menyanyi dan sebagainya. Tapi bila nak cakap tentang hati budi, budi pekerti ni, saya perlu duduk serius dan saya rasa perlu ada di Malaysia, perlu ada tokoh-tokoh baru yang diangkatlah generasi muda. Faham. Kebaikan kepada anak-anak ni. Ya, betul. Macam doktor juga kan. Itulah yang Ina katakan, kita kena ada satu hubungan yang panjang lah bersama dengan doktor kan. Betul. Mungkin kita punya, kata behaviour ataupun perilaku itu, tutur kata, bicara kita lebih kata ke arah yang positif. Kalau kita bergaul dengan orang yang positif. Baik, Betul. itu saja dapat kita kongsikan. Terima kasih Dr. Syafat Atul Sarah Silahuddin, Pensyarakanan Jabatan Sosio Budaya Kesenian Melayu daripada Universiti Melayu. Dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak cerita tentang buku dan merdeka. Ya. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Satu lagi topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan panjangkan. Sebenarnya kalau kita lihat situasi sekarang kan, bercakap tentang buku, ramai di antara kita yang kurang minat untuk memegang buku ataupun membaca buku kan. Apatah lagi sekarang ni kita dah ada kemudahan, semuanya di hujung jari. Tapi itu tak jadi masalah sebenarnya, dan kami nak bagi anda sedikit mungkin panduan atau tips kepada anda yang mungkin agak ketinggalan dengan buku ni, tapi kita nak ajak anda untuk tarik balik minat bagaimana nak cinta dengan buku. Baik, berkaitan dengan buku dan merdeka. Hari ini kita akan bercakap bersama dengan Kiridaran Jayakumar selaku pengasas The Bibliophile. Betul? Okey. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa tu? Sebab Kiridaran ini selain menulis buku dalam bahasa Melayu, Kirin juga seorang cikgu bahasa Mandarin kan? Ya, beberapa Mengajar. tahun dulu, tapi masih ada permintaan untuk ajar semula. Kenapa berhenti tu? Sebenarnya masih ada minat untuk mengajar, tapi kini lebih fokus pada dunia buku sikit. Okey. So maknanya cinta tu memang satu setia kepada buku, dan sekarang ni dia dah cinta kepada cikgu tu dah betul-betul masuk ke dalam buku. Saya nak tanya, bila mula jatuh cinta dengan dunia buku, penulisan dan pembacaan ini? Okey, sebenarnya saya tidak tahu umur yang jelas, spesifik. Tapi bermula pada umur di sekolah, saya mula membaca Harry Potter dan sebagainya. Dan ibu bapa pun
tidak pernah putus asa, tidak pernah leka membawa saya ke kedai buku popular MPH pada waktu tu. Dan pembacaan buku-buku serius, ilmiah tu bermula pada waktu universiti. Semua pembacaan ni membentuk minat yang sangat tinggi dan kini dah jadi penerbit dan pemilik kedai buku. Okey. Wow. Tanya Kiri Darren, mungkin ada pandangan daripada Kiri Darren sendiri. Kita tahu industri buku sekarang agak kurang diberi perhatian. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, kita lebih minat kepada gadget sebab ada kemudahan sekarang untuk memudahkan kita, tak payah nak bawa berat-berat buku. Dalam satu gadget saja dah ada apa saja buku dan kita boleh cari tahu di sana. Pandangan Darren sendiri tentang perkara ini, tapi Darren masih lagi minat terhadap buku. Betul. Sebenarnya di Malaysia kalau audiobook dan e-book dan sebagainya memang ada pembaca dan peminatnya, namun dalam kumpulan kecil. Tetapi pada waktu sekarang, apa yang pemain-pemain industri buku dunia dan juga negara kita, terutama negara kita, mereka integrasi dengan gadget, AI. So kita jadikan teknologi itu kawan baik kita. Dan sebenarnya ramai penulis sendiri pun mereka sudah terbit, self-publish, dan mereka mempromosikan buku-buku mereka dengan cara yang sangat bagus. Mereka TikTok sebenarnya melonjakkan lagi jualan buku untuk beberapa pemain. Dan sebenarnya saya percaya pada ni, kita tidak sebagai pemilik kedai buku, kita tak boleh just retailing. Dia bukan retailing business, mesti ada passion. So kita tidak boleh displaykan produk saja. Kita kena tunjukkan minat pada produk, jelaskan apa buku ni kenapa semua tu, dan orang akan mula membaca. The keyword tu is to spark their curiosity. Baik, saya nak tahu cabaran untuk Kiri Darren dalam mendepani masalah-masalah yang mungkin berlaku dalam industri pembukuan dan sebagainya. Bagaimana Kiri Darren sendiri berdepan dengan cabaran yang dihadapi buka kedai fizikal dan juga dalam mempromosikan secara digital? Masalah yang paling biasa berlaku pada perniagaan adalah masalah kewangan. Kewangan yang stabil dan mencukupi. Dan sebenarnya kami memang sedang bertungkus lumus untuk fokus pada menaikkan jualan, mempromosikan buku dan sebagainya. Tetapi saya rasa dalam dunia penerbitan yang kami fokus, terjemahan karya agung, karya luar ni, kita kekurangan Biblio Press sedang mencari orang yang betul-betul minat terjemahan karya agung. Dan kami ada beberapa calon atau candidates yang kami rasa mereka boleh bekerjasama. Dan saya rasa kita kekurangan orang yang sehaluan dengan kita. The talent. Mungkin ada tapi belum jumpa. Dan pastinya kalau kita buat promosi di TikTok misalnya dan sebagainya, saya rasa ia akan mengecilkan dunia dan merapatkan silaturahim dan sebagainya. Baik, sehingga hari ini dah berapa buku yang ditulis dan berapa buku yang diterjemahkan dan judul buku yang diterbitkan sendiri oleh Biblio Press? Sebenarnya hasrat untuk menjadi penulis tu ada. Tapi belum jumpa masa lagi. Sebenarnya memang ada menulis tapi dalam drive. Dulu dalam paper folder dan sebagainya. Kita sekarang dalam drive. So kami dah terbitkan 70 buah buku dan terdiri daripada terjemahan, buku kanak-kanak pun ada, sastra, fiction sastra dan non-fiction. So 4 jenis ni. Adakah ia semua berbahasa Melayu ataupun ada beberapa English? Ada juga lah. Kalau market sekarang, permintaan penerbitan buku tu lebih kepada direction yang bagaimana, genre yang bagaimana yang disuka oleh masyarakat kita untuk menarik minat orang kita membaca buku? Waktu kini memang ada beberapa buku yang fokus pada
self-help, motivation, and at the same time kalau contoh kami buat terjemahan, so kami cari buku-buku terjemahan yang ada unsur-unsur motivasi. Contoh ada yang lebih dekat dengan gadis, perempuan dan sebagainya. Contoh kita ada buat Heidi, bukan beauty, fashion. Betul, macam Heidi ni seorang gadis di Swiss. Ini semua kisah-kisah yang ditulis beberapa dekad lalu. So kita terjemah untuk mereka warga Malaysia untuk jatuh cinta pada karya tu. Kenapa memilih karya-karya agung daripada luar negara berbahasa asing ini untuk kita terjemahkan dalam bahasa kebangsaan kita? Kenapa? Okey, sebenarnya contoh saya tunjuk dua boleh? contoh. Okey. Ini I think most of them dah tahulah. So ni dalam peperangan Art of War, Sun Tzu. Ini Tao Te Ching from China. Ini Attitude from India. Sebenarnya buku-buku ni adalah satu penyampaian sejarah dan juga ilmu-ilmu yang diwarisi dari dulu. Dan mereka telah menyimpan dengan baik. Contoh strategi Sun Tzu tu, mereka dah simpan untuk 2000 tahun. Dan kalau kita tak menggalinya, memang kalau kita tak menggali memang rugi untuk kita satu. Dan kedua, kalau kita tahu macam sastrawan negara, Pak Samad, Isa Mat Said, Prof Muhammad Haji Saleh dan sebagainya, mereka sering memberitahu dan juga menggalakkan kita membaca karya-karya dari luar negara, dan terutama ni penulis. Penulis-penulis kita, kalau mereka ingin ke next level, global level, mereka kena baca karya-karya silam. Dan mungkin mereka boleh dapatkan ilham tema karya silam ni, tapi teknik bagaimana mereka mengembangkan tu akan membantu mereka. Macam The Old Man and the Sea, antara buku wajib dibaca oleh penulis dan penterjemah di seluruh dunia. The Old Man and the Sea, Ernest Hemingway itu one of the best story. Baik, masterpiece ataupun karya-karya agung daripada luar negara ni, adakah dia ada dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk orang panggil apa? E-book. E-book, yes, physical. Okey, sebenarnya buku-buku kita panggilnya public domain. Public domain ni karya yang dah melebihi usianya, dah melebihi 70 hingga 100 tahun. Dah melebihi 100 tahun, contoh, atau 70 tahun. Karya-karya sebegini biasanya sudah ada dalam e-book, PDF. Kalau kita type dalam Google, kita akan dapat dalam English. So cuma dalam Bibliopress kita menterjemahkan karya-karya yang satu yang public domain untuk dalam bahasa Melayu. Satu lagi kita fokus pada karya-karya yang famous di luar negara, mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun yang aktif, penulisnya masih hidup, dan kami fokus beberapa karya seperti itu juga. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri segmen kita ini, kita nak tanya pendapat Kirin Darren sebagai seorang anak muda. Apa erti kemerdekaan bagi Kirin Darren melalui buku dan juga merdeka? Okey. Sebenarnya dari dulu saya memang menulis bagaimana kita nak menyatukan bangsa, perpaduan masyarakat, semua tu. Dan saya pun tidak sangka saya akan dapat peluang melalui buku. So bagaimana melalui buku? Contoh kita buat buku-buku dari luar negara. Apabila kita membaca buku-buku luar negara, ia membuka sempadan minda dan juga bangsa. Itu satu. Dan di Malaysia, kita harus mengenali buku-buku dari bangsa lain. Dan contoh macam Attitude masih diajar di sekolah dan dijadikan teras. Dan beberapa buku lain, Tao Te Ching. Dan sebenarnya ini semua buku-buku luar negara, budaya luar, tetapi sangat erat dengan kita. Dan kalau kita tidak mengenali, walaupun memang bangsa Malaysia, tapi kalau bangsa berlainan dengan kita, so kita sangat rugi. Dan
Ini satu buku yang saya rasa sangat sesuai untuk hari ini. So buku ni mudah baca dan kalau kita baca sekarang pun situasi dia hampir sama. Okey. So basically naratif buku ni adalah kita dah dapat merdeka. Tapi macam mana kita nak mengisi, like apa makna kemerdekaan tu. Okey. So dalam ni masalah rasuah, masalah kita tidak berdikari dan semuanya ada dibincangkan. Tapi tahun buku ni ditulis sebelum merdeka dan sebagainya. So buku-buku sentiasa relevan. Cuma kita perlu cari jalan untuk hubungkan dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Itu dia kata-kata anak muda, dan mungkin kepada anda di luar sana sempena dengan bulan kemerdekaan ini mungkin boleh baca karya klasik daripada Pak Sako ataupun Ishak Haji Muhammad ini, Budak Beca. Baik, itu karya saja lama dapat ni kita pun kena dapatkan juga Betul. untuk baca dalam mengisi orang kata mood bulan kebangsaan kita ni. Apapun sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kiridaran Jayakumar selaku pengasas The Bibliophile. Betul atas perkongsian pada hari ini, dan salam Hari Kebangsaan. Kita jumpa di lain kesempatan. Okey, baik. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Apapun kita harapkan selama 1 jam perkongsian kita pagi ini dapat anda manfaatkan dalam kehidupan seharian. Betul, dan saya Helena Pahlavi. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Terus bangkit, yakin berdiri.